Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya lagi. Okey, untuk video kali ni video tingkatan 5, fizik tingkatan 5, Physics Form 5, the very first chapter yang pertama yang diperkenalkan pada awak adalah chapter Force and Motion. Force and Motion bahagian kedua, Force and Motion part 2. Part 1 awak belajar masa form 4 dulu, masa form 4. So sebahagiannya lagi awak akan belajar dalam tajuk tingkatan 5 ni lah, Force and Motion bahagian 2, part 2. So apa yang awak akan belajar dalam Force and Motion 2 ni? Ada dekat sini awak boleh tengok semua ada 4 subtopik. Okey, 4 subtopik. 1.1 resultant force, ataupun dikenali sebagai daya paduan. Okey, total force. Kedua, 1.2 resolution of forces, bagaimana nak resolve daya. Awak ada beberapa daya dan awak nak resolve-nya kepada satu daya tunggal. Okey, awak ada nanti kita tengoklah resolution of forces. Nak cerita pun kena tunjuk diagram dia. Okay, 1.3 forces in equilibrium. Okay, daya dalam keseimbangan. Dan yang terakhir tajuk dalam Force and Motion 2 adalah elasticity. Okay, kekenyalan. So untuk video kali ni saya akan explainkan kepada awak dalam 1.1 resultant force. Okay, untuk resultant force ni saya juga akan pecahkan kepada beberapa bahagian video. Saya tak buat dalam satu video tunggal. Kita pecah-pecahkan supaya awak boleh go through part by part. Okay, awak ambil kemahiran tu satu bahagian ke satu bahagian yang lain. Okay, alright. So without further ado, untuk bahagian pertama ini saya akan fokus kepada learning objective 4 ni. 2 sahaja daripada 4. Okey, yang pertama untuk video ni saya akan perkenalkan pada awak apa itu yang dipanggil sebagai resultant force. Okey. Dan yang kedua, kita akan cuba sama-sama mencari resultant force. Okey, macam mana nak cari atau nak dapat nilai resultant force dalam 4 situasi. 4 situasi. Macam mana 4 situasi tu? Apakah 4 situasi tu? Okay, kita akan tengok sama-sama. Right, first thing first, kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan resultant force. Okay, resultant force. Apakah yang dimaksudkan dengan resultant force? Dalam bahasa Melayu, kita panggil resultant force sebagai daya paduan. Okay, daya paduan. Itu dari segi bahasa lah. Kita tengok gambar rajah ni. Dalam gambar rajah, ini daripada buku teks awak. Kalau awak dah ada buku teks, boleh rujuk buku teks. Kalau belum ada, boleh download PowerPoint dekat bawah, dekat description dekat bawah saya dah sediakan. Okey, so ini adalah satu permainan kita panggil tug of war. Orang Melayu panggil, bahasa Melayu kita panggil tarik tali lah. Okey, ada dua peserta A, participant A and participant B are competing in a tug of war competition. Okay, so participant A mengeluarkan atau menghasilkan daya FA dan menarik tali tersebut ke kiri dengan suatu daya FA. Okay, same goes for participant B, producing or exerting force B to the right hand side, pulling the rope to the right hand side. Okay, seorang tarik ke kiri, participant A tarik ke kiri, participant B tarik ke kanan. Okay, soalan tanya, what determines whether the flag tied ni to the rope is at rest? Apakah yang menyebabkan bendera di tengah ni tidak bergerak ke kiri, move to the left, atau move to the right? Apa yang menyebabkan, apa yang menentukan sama ada bendera ini tidak bergerak, stay dekat tengah-tengah, atau bendera ni bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan? Apakah yang menentukannya?
Okey, itu persoalan dia lah. Tengok slide yang seterusnya. Okay, when two forces of the same magnitude, jika ada dua daya dengan nilai yang sama, magnitude ni adalah nilai, acting in opposite direction, bertindak pada arah yang bertentangan. Dalam kes yang tadi, satu ke kiri, satu ke kanan, nilainya sama. Applied on a stationary object, yang exert ataupun yang diaplikasikan kepada suatu objek yang tidak bergerak, the object remains at rest. Objek tidak akan bergerak. Kalau daya sama, maka objek yang diaplikasikan daya tersebut dalam kes ni adalah bahagian tali yang didekatkan flag. Okay, kalau dayanya sama, let's say FA equals to FB, kita letak nilai kan, katalah FA, force A adalah 7 Newton. Okay, kemudian force B, participant B juga somehow produce the same value of force 7 Newton. Okay, nilai yang sama. So the object will remain stationary, or kita panggil at rest. At rest, pegun, dalam keadaan pegun. Bahasa Melayu kita panggil pegun, tidak bergerak. Assuming the two opposing forces have different magnitude, the object will move in the direction of the larger force. Kalaulah daya tersebut, kita tengok situation yang seterusnya, daya tersebut bertentangan arah tetapi nilai tak sama. Okay, nilai dayanya tidak sama. Katalah participant B menghasilkan daya yang lebih besar daripada participant A. Participant A, let's say, katalah 1 Newton. Okay, forces B yang dihasilkan oleh participant B 6 Newton. Okay, so adakah objek atau flag dalam kes ni masih lagi stationary? Jawapannya tidak. Okay, jawapannya tidak. The flag will move to the right. Macam mana saya tahu flag ni akan bergerak ke arah kanan? Okay, because the movement ataupun the motion of the object will move in the direction of the larger force, daya yang lebih besar. So disebabkan daya 6 lebih besar daripada 1, maka objek bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan. Kalau daya kiri lebih besar daripada daya kanan, katalah saya ada suatu objek, saya dekat kat sini, satu objek, Walid tengah buat kerja. Walid tengah buat kerja. Okay, katalah satu objek tu dayanya 8 Newton. Pergi kat ibu. Walid main tarik. Sekejap. Pergi kat ibu, Walid tengah buat kerja. Ni. Pergi kat ibu. Okay, katalah daya kiri 8 Newton, daya kanan 1 Newton. Okay, so now daya kiri lebih besar dari daya kanan, maka objek akan bergerak ke sebelah kiri. Okay, objek bergerak ke sebelah kiri. Okay, kita baca lagi. The resultant force. Okay, ini adalah definition kepada resultant force. The resultant force is the single force, satu daya tunggal, that represent the vector sum of two or more forces acting on object. So, daya paduan adalah suatu daya tunggal yang menggambarkan atau mewakili summation. Apa maksud summation? Jumlah. Okay, dua atau daya yang bertindak ke atas objek tersebut. So, dalam resultant force ni awak kena tahu bahawa ia adalah suatu nilai laju ke kuat. Okay. So, ada satu daya tunggal yang mewakili. Okay, daya tunggal tu saya highlight kat sini. Yang saya lukiskan arrow ni adalah mewakili daya tunggal yang dipanggil sebagai resultant force. Inilah resultant force-nya. Okay.
So sekali lagi, the resultant force, maksud daya paduan adalah suatu daya tunggal, single force, that represent the vector sum. Apa maksud sum? Sum adalah jumlah. Okay, jumlah dua atau lebih daya yang bertindak ke atas objek tersebut, acting on the object. Boleh okay, itu maksudnya daya paduan, berpadu. Tahu paduan tu datang daripada perkataan padu. Okay, apa maksud padu? Summation. Okay. Okay, kita selesai dah. So ada 3 situasi dekat sini. Objek akan pegun. Ni saya nak refresh balik. Objek akan pegun jika kedua-dua daya yang bertindak in opposite direction, yang bertentangan, sama nilai dia. Kalau sama nilai, dia stationary. Objek stationary ataupun at rest ataupun pegun. Situasi pertama. Situasi kedua, objek akan bergerak ke arah daya yang lebih besar. Katalah daya kanan 6 Newton, daya kiri 1 Newton. Maka objek bergerak ke kanan, ke arah larger force. Larger force. Okay. Contohnya kalau kat bawah ni 8 Newton sebelah kiri, 1 Newton tarik sebelah kanan, opposite direction kan. So opposite direction, the object will move in the direction of the larger force. So, kalau daya kiri lebih besar, objek bergerak ke kiri. Daya kanan lebih besar, objek bergerak ke kanan. Okay, senang je. Okay, next kita tengok situasi. Ni pun, ni saya dah cerita ni. Move to the left. Kalau FA lebih besar daripada FB, maka dia move to the, objek bergerak ke kiri. Move to the left. Move. Okay. Next, kita pergi ke bahagian bagaimana mencari nilai sesuatu resultant force. Okay, sekali lagi, resultant force is the vector sum. Ia adalah hasil tambah ataupun jumlah daya-daya yang bertindak ke atas suatu objek atau suatu titik. Okay, sini ada huruf S untuk force. Forces. Maksudnya boleh jadi lebih daripada satu daya. Mesti lebih daripada satu lah, 2 atau lebih. Okay, yang ni aktiviti, yang ini adalah contoh. So kita tengok contoh untuk situasi pertama. Tadi kan saya bagi tahu dalam awal chapter tadi. Saya pergi dekat slide yang pertama. Determine resultant force. Sekarang kita kat sini ya. Tadi saya dah define apa itu resultant force. Kedua, kita nak pergi ke determine resultant force in 4 situation. Okay, dalam 4 situasi. Kita tengok situasi yang pertama. So, dalam situasi pertama, di mana the two forces acting on an object in the same direction. Macam mana kalau dua daya tersebut yang bertindak ke atas satu titik atau satu objek berada pada arah yang sama. Contoh, tengok gambar rajah sebelah kiri ni yang saya tanda ni. Ada daya pertama 6 Newton sebelah kanan. Daya kedua 8 Newton juga sebelah kanan. Same direction, arah yang sama. Okay, so macam mana nak cari resultant force? Kalau awak ada suatu objek yang ditarik oleh daya, dua daya pada arah yang sama, apa perlu awak buat? Okay, kita terus ke nombor ke direction yang kedua ni. The magnitude of the resultant force is equal to the sum of the two forces. Okay, so nilai resultant force adalah hasil tambah kedua-dua daya tersebut. The direction of the resultant force is the same as the direction of the two forces. Arahnya adalah mengikut arah kedua-dua daya yang terkena kepada titik tersebut. The resultant force is stated by its magnitude and direction. Okay, so resultant force ada dua komponen untuk awak tulis jawapan. Pertama, mesti ada magnitude. Apa itu magnitude? Magnitude tu adalah nilai beserta unit. Nilai maksudnya 10 Newton, 12 Newton, 50 Newton. Itu adalah magnitude.
Okey, bahagian kedua mesti sertakan direction. Apa maksud direction? Arah, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. 60 ke kanan. 60 darjah ke utara. 70 darjah ke tenggara. Itu contoh direction. Okey. So disebabkan resultant force diletakkan magnitude dan juga direction, it is known as a vector quantity. Okay, it is a vector quantity vector. Okay, quantity yang mempunyai magnitude dan juga direction. Okay, so contoh 6 Newton dan 8 Newton pada direction yang sama. Assume that the force to the right is positive. So kita assume arah kanan, kita assume satu nilai yang positif. So the resultant force is the summation, hasil tambah. 6 tambah 8 dapat 14. So 14 adalah nilai magnitude-nya, 14 Newton. Okay, 14 Newton. Kemudian kita kena include jawapan awak tu bersama-sama dengan direction. So apakah directionnya? Okay, kalau 6 Newton ke kanan, 8 Newton juga ke kanan, maka objek atau titik tersebut directionnya adalah towards the right, to the right hand side. So jawapannya adalah it is having a resultant force of a magnitude 14 Newton to the right. Ni jawapan dia, 14 Newton to the right. Jawapan. Okay, ni dalam bentuk lukisan. Resultant force dilukis dengan menandakan, ni arrow dia, dengan menandakan anak panah kepalanya sebanyak 2. Okay, double the head of the arrow. Head of the arrow. Okay, kita tengok contoh. Kita cuba buat contoh. Yang ni awak boleh dalam konteks awak ada QR code. Yang tu awak boleh scan. Saya tak sure, saya tak insert kat sini. Awak boleh scan. Tak pun awak download je lah slide ni. Awak boleh buat dekat sebelah sini. Sini contoh, sebelah kanan awak boleh buat sedikit latihan lah. Okay, so tengok situasi pertama juga. We have 12 Newton force to the right. Okay, together with 15 Newton also to the right. So bila sama arah, apa perlu kita buat? Sama arah, kita tambah sum. Tambah. Okay, macam nak buat ni? So dia punya resultant force adalah hasil tambah 12 campur 15. Berapakah jawapan untuk resultant force? Jawapannya 27 Newton. Okay, selesai untuk magnitude. Selesai untuk magnitude. Okay, jawapan lengkap mesti kita sertakan directionnya. So it is 27 Newton to the belah kiri ke sebelah kanan? Right ke left? Sebelah kanan. Kedua-duanya ke sebelah kanan. So 27 Newton to the right, ke kanan. Siap. Okay, tu jawapan untuk situasi pertama, di mana kedua-dua force adalah berada dalam arah yang sama. Okay, so awak boleh guess apakah situasi kedua. Tengok situasi kedua. Situasi kedua adalah apabila the two forces acting on an object in opposite direction, pada arah yang bertentangan. Bukan berbeza, berbeza lain. Bertentangan, tak sama. Bertentangan maksudnya setentang. Kalau kanan, kiri, atas, bawah. Berbeza maksudnya mungkin atas kanan atau kiri bawah, tu berbeza. Ni bertentangan. So jawapan dalam bahasa Melayu mesti guna bertentangan, means opposite. Okay, kita tengok contoh. Ada suatu titik, okay, yang daya ke kanannya 6 Newton, daya ke kirinya 8 Newton. Okay, 6, 8, arah bertentangan, satu kanan, satu kiri. Macam mana nak buat? The magnitude of the resultant force obtained from the vector sum of the two forces. Okay, the direction of the resultant force is the direction of the force with
larger magnitude, arah dia mestilah mengikut arah daya yang lebih besar, dan jawapan mestilah ada nilai magnitude dan direction. Kita pergi yang pertama ni, is the vector sum. Apa maksud vector sum? Okey, kita tengok. Assume that the force to the right, katalah atau kita anggap daya ke kanan adalah satu nilai daya positif. Daya ke kiri kita assume suatu nilai daya negatif. Okay, so vector sum masih lagi kita tambah. Okay, masih lagi kita tambah kedua-dua force-nya bersama-sama dengan assumption kita yang mula-mula. Okay, so tengok 8 ke kiri. Bila 8 ke kiri bermaksud negatif 8. Okay, negatif 8 sebab daya 8 Newton bertindak ke arah kiri. Sum maksudnya tambah. Kita tambah dengan suatu daya 6 ke kanan. So negatif ke positif? Positif. Okay, kemudian kita selesaikan. Negatif 8 tambah 6, jawapannya negatif 2 Newton. Letaklah unit dia. Okay, ni jawapan dia, negatif 2 Newton. Okay, kemudian direction, mesti ada direction. Magnitude dah ada, satu lagi direction. So direction mestilah ke arah daya yang lebih besar, larger force. Mana lebih besar, 8 ke 6? Jawapannya 8. So the direction is to the left. To the left. Okay, kalau awak nak tulis jawapan, awak boleh tulis dengan tidak meletakkan tanda negatif, kerana tanda negatif sudah pun menunjukkan arah force tersebut. Okay, macam ni saya dapat negatif 2 Newton. Saya dah tahu dah negatif 2 Newton merujuk kepada 2 Newton to the left. Okay, so bila saya dapat negatif 2, saya sudah pun diberi maklumat secara tak langsung bahawa daya tersebut bertindak, daya paduan tersebut bertindak ke arah kiri. Whenever your answer equals to negative 2 means to the left, negative 5 also to the left, positive 10 ataupun 10 is towards to the right. Okay, so that is how awak conclude your answer. Conclude your answer. Kita tengok contoh sebelah atau latihan sebelah. Determine the magnitude direction of the resultant force for the two forces below. Okay, awak tengok gambar raja, ada suatu titik dan ada dua force yang bertentangan arahnya, opposite direction. Dalam opposite direction perlu buat apa? Vector sum. Okay, macam nak buat? So kita tulis simbol dulu. Resultant force sama dengan, okay, 12 Newton sebelah kiri negatif 12, 15 Newton sebelah kanan tambah 15. Okay, selesaikan dulu. Awak akan dapat 3 Newton. Okay, dan jawapan awak adalah jawapan positif, menandakan objek bergerak ke kanan. The motion of the object is towards the larger force, 15. So 3 Newton to the right. To the right. Okay, so untuk conclude dalam bahagian pertama ni, video bahagian pertama untuk resultant force. Okay, kita dah memperkenalkan apa maksud resultant force dan juga bagaimana mencari resultant force dalam dua situasi. Kalau arah sama, kita tambah. Kalau arah bertentangan, kita tolak. Kita assume kiri adalah negatif. Dan yang terakhir, tolong ingat jawapan resultant force, awak mesti include the magnitude and direction. Both magnitude and direction mesti ada nilai di unit. Contohnya 8 Newton nilai dan unit, dan juga directionnya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah dan sebagainya. Okay, there is 2 situations out of 4. 2 situasi daripada 4 kita dah bincang. Lagi 2 situasi saya akan tunjukkan dalam video yang seterusnya. Sampai sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.